Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan Gigi Ahmad. Dalam awal ni pagi seperti biasa, kita nak bawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada hari ini. Dan pastinya kalau kita nak bercakap mengenai memulakan hari anda ini, kita nak dengarlah dulu berita-berita yang, kalau boleh, berita-berita yang menyenangkan hati, yang memudahkan kita dan sebagainya. Dan ini kita nak bercakap sedikit mengenai bagi pengembara yang berada di luar negara yang pulang ke Malaysia, ada kemudahan yang diberikan kepada mereka, Gigi. Mungkin Gigi dapat perincikan. Ini berkenaan dengan pengembara yang sudah pun lengkap vaksin, yang pernah dijangkiti COVID-19, tidak perlu kuarantin sebaik tiba di Malaysia. Dan ini merupakan saya kira satu pembukaan ataupun perkembangan yang baru juga dalam kita melawan COVID-19 dalam negara. Saya kira satu peruntukan undang-undang ataupun satu SOP yang baru yang dimulakan dalam negara kita, yang mana pengembara yang lengkap vaksinasi yang tidak pernah dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 11 hingga 60 hari sebelum berlepas tidak diwajibkan menjalani kuarantin apabila tiba di Malaysia mulai 13 Januari ini. Bagaimanapun, bagi pengembara yang lengkap vaksin tapi tidak mempunyai sejarah jangkitan COVID-19, ketetapan semasa masih dipakai. Kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, pendekatan itu sebenarnya diambil berdasarkan data dan bukti saintifik serta pengalaman negara lain dalam mengawal sempadan. Dan kata Khairy juga, syarat-syarat yang ditetapkan adalah bukti penerimaan vaksin lengkap, bukti telah dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 11 hingga 60 hari sebelum berlepas ke Malaysia, serta keputusan negatif ujian saringan RTK antigen dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas. Dan katanya juga pengembara yang menerima rawatan di hospital pula perlu mengemukakan surat kebenaran perjalanan fit to travel daripada pengamal perubatan hospital. Dan bagi pengembara yang menjalani isolasi atau pengasingan di tempat kediaman termasuk hotel kerana dijangkiti COVID-19 dan tidak dimasukkan ke hospital, mereka perlu menjalani ujian saringan RTK antigen profesional dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia. Dan hanya individu dengan keputusan negatif sahaja dibenarkan meneruskan perjalanan. Dan dalam perkembangan yang sama juga, kata KJ, pengembara dengan sejarah jangkitan namun belum terima vaksin, mereka perlu menjalani kuarantin 7 hari di pusat kuarantin. Dan ketetapan baru itu yang berkuat kuasa bermula hari ini juga terpakai bagi pengembara dari negara-negara berisiko tinggi seperti United Kingdom dan juga Arab Saudi. Dan kerajaan akan memaklumkan dari masa ke semasa mengenai situasi dan ketetapan baru ini. Dan pastinya apabila kita melihat ketetapan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, saya kira ia membuka satu lagi ruang kepada pengembara ataupun turis yang nak datang ke dalam Malaysia ini. Antara lain juga, ia pertama memudahkan dan keduanya ialah berdasarkan fakta saintifik. Apapun kita harapkan perkara ini ataupun pendekatan ini dapat dilakukan dengan jayanya. Tak ada mungkin isu-isu yang terpalit daripada itu, kerana kita tahu ramai juga yang menggunakan vaksinasi palsu ketika ini, dan kita harapkan ada satu cara ataupun mungkin perkara yang boleh kita lakukan untuk trace mereka yang tidak bertanggungjawab menggunakan sijil vaksin palsu misalnya. Tapi apapun, kita harapkan pendekatan ini sekaligus dapat merancakkan lagi industri pelancongan kita. Betul. Dan pastinya kalau kita bercakap juga mengenai reason ataupun sebab mengapa mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 11 hingga 60 hari sebelum berlepas ke Malaysia ini, adalah kerana kita tahu apabila seorang itu dijangkiti COVID-19, badan mereka ni akan kebal daripada COVID-19 itu sendiri untuk tempoh dalam 2 ke 3 bulan. Jadi inisiatif daripada kerajaan ini juga melihat kepada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mereka selain daripada penerima vaksin lengkap ini, untuk memudahkan mereka masuk dan juga keluar ke dalam negara kita. Cumanya kalau kita bercakap mengenai vaksin, tadi kita bercakap mengenai vaksin lengkap, kemudahan yang telah pun diberikan kepada mereka yang telah pun menerima vaksin lengkap ini tidak dikenakan kuarantin. Tapi timbul pula satu isu di mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab ini, mereka ini telah pun memanipulasi ataupun mereka telah pun menjual sijil-sijil vaksin palsu
Dan ini telah pun dikesan sejak daripada 2-3 hari yang lalu. Kes ini telah pun dikesan di Terengganu di mana seorang doktor di sebuah kliniknya yang memberikan vaksinasi dijadikan sebagai PPV. Tujuannya memberikan vaksinasi tapi akhirnya menjual vaksin ataupun menjual sijil vaksin itu palsu. Dan kalau kita lihat apa pendirian ataupun apa update terkini daripada PDRM, katanya PDRM akan mempergiatkan operasi dan juga pemantauan secara menyeluruh dalam mengesan pihak T. Shaki terlibat dengan sindiket penjualan sijil vaksinasi palsu di seluruh negara. Dan kata Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata beliau tidak menolak kemungkinan sindiket berkenaan wujud di negeri-negeri lain. Dan katanya beliau telah mengarahkan ketua-ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Negeri melalui pengarah JSJ Bukit Aman dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman untuk menjalankan risikan. Dan risikan berkenaan adalah untuk mengesan sama ada terdapat lagi perkara sama iaitu kes penjualan sijil vaksinasi palsu di tempat-tempat lain. Dan katanya juga PDRM setakat ini hanya mengesan satu kes berkenaan berlaku di Marang, Terengganu. Kalau kita lihat kes ini sebenarnya perlu dibendung dan juga perlu diluputkan kerana kalau kita lihat juga ia bakal memberikan kesan kepada mereka yang telah kita ni dah vaksin. Tiba ada orang tak vaksin tapi dapat kemudahan-kemudahan sama bagi vaksin. Tak adil lah. Dan juga mereka ni sebenarnya membahayakan orang lain juga. Walaupun mereka tak vaksin tapi akhirnya mereka ini boleh dijangkiti dan mungkin berisiko untuk dapat kronik dan akhirnya dapat menjangkiti orang lain semua, Gigi. Dalam masa yang sama ia membuatkan kita terfikir juga berkenaan dengan isu penjualan vaksin palsu ni kerana yang membuatnya adalah sebuah klinik yang juga berdaftar sebagai PPV. Adakah apabila mereka ni yang menerima vaksin palsu secara automatik juga akan masuk ke dalam sistem vaksinasi kita? Adakah itu juga terkira juga kerana ramai yang telah ambil vaksin sijil vaksin palsu ni? Kita difahamkan lebih 1,000 orang telah pun mengambil sijil vaksin palsu daripada klinik tersebut. Bagaimana sebenarnya ia memberi kesan kepada jumlah vaksinasi dalam negara kita? Dan ini baru di Terengganu, masih lagi siasatan dilakukan untuk melihat adakah sindiket lain telah pergi ke negeri-negeri lain dalam negara kita ini. Dan sebenarnya berapa ramai ketika ini yang ambil sijil vaksin palsu ni. Tapi apa pun kita harapkan masih ramai lagi yang menggunakan common sense, logik akal kerana kita dah tahu apa yang terbukti di sebalik pengambilan vaksin ini, perlindungan yang bagaimana yang dapat kita bawakan dari segi badan kita, antibody kita ini, dan kita harapkan PDRM dapat mengesan segera kalau ada sindikat ini di negeri-negeri lain. Baik, saya nak bawa juga perhatian anda lagi satu berita yang saya kira tidak kurang pentingnya, yang mana ini berkenaan dengan kawasan simpanan kekal Banjaran Titiwangsa telah pun diwakilkan sebagai kawasan simpanan kekal. Itu yang dimaklumkan oleh PEKA, Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam. Presidennya sendiri Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil berkata ekor pelancongan negara mungkin akan pupus satu hari nanti dan pihak itu juga merupakan satu amaran kepada pihak berwajib sekiranya hutan habis digondol. Dalam masa yang sama, beliau menggesa agar kerajaan kenakan moratorium ataupun menghentikan aktiviti pembalakan buat sementara waktu. Dan ini gesaan dari Presiden Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam Malaysia sendiri yang pastinya mempunyai detail dan statistiknya yang tersendiri. Dan tegas Sharifah Sabrina, pada masa ini hutan-hutan negara masih mengecil, semakin mengecil atau pupus, dan kerana itu moratorium ke atas aktiviti pembalakan sangat-sangat dituntut. Dan katanya ini maknanya kita kena hentikan dulu mungkin untuk 20 tahun hingga 30 tahun biar hutan kita hidup semula. Itu yang digesa Sharifah Sabrina. Sehingga itu Sharifah Sabrina tegaskan sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan wartakan Banjaran Titiwangsa sebagai kawasan simpanan kekal demi masa depan generasi yang akan datang. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang negara kita. Dan jika kita lihat sendiri keadaan Banjaran Titiwangsa dari sudut udara, kita naik kapal terbang dan tengok keadaan banjaran itu, kebanyakannya telah pun ditarah. Jadi itu yang selalunya memberi banyak bala bencana kepada sungai-sungai kita. Semua turun daripada situ. Dan jika ia digezetkan, banjaran ini digezetkan, kata Sharifah Sabrina, ia boleh jadi satu tapak warisan dan hutan-hutan kita pada masa hadapan boleh diselamatkan. Yang pastinya ini PEKA sendiri telah pun bersuara mengenai khazanah alam tulang belakang negara kita, iaitu Banjaran Titiwangsa.
Bagaimana sebenarnya perkara ini boleh diambil serius, dipandang serius oleh kerajaan ketika ini, kerana rata-ratanya tidak menyalahkan aktiviti pembalakan. Kalau kita lihat baru-baru ini bila terjadi banjir, ramai yang mempersoalkan mengenai aktiviti pembalakan, tetapi kerajaan bertindak untuk tidak menyalahkan perkara itu. Sebaliknya, banyak lagi faktor-faktor lain yang telah diutarakan. Bagaimanapun saya kira apa yang dikatakan atau digesa oleh Presiden Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam PEKA ini adalah sesuatu yang perlu diambil serius. Betul, dan kalau kita lihat juga isu yang bergelinang dalam kalangan ataupun dalam isu mengenai pembalakan dan sebagainya adalah disebabkan oleh pembalakan secara haram. Itu yang pertama. Dan juga kedua adalah pembalakan di tempat-tempat ataupun di hutan-hutan yang sebelum ini telah pun digazetkan dan sebagainya, dan pastinya ia memerlukan satu penguatkuasaan yang lebih ketat lagi untuk kita pastikan tiada lagi pembalakan. Kerana kalau kita lihat juga banyak negeri-negeri walaupun mereka ni mendakwa banjir ini bukan disebabkan oleh pembalakan, tetapi pembalakan itu masih lagi berlaku di negeri-negeri itu. Dan kalau boleh bagi negeri-negeri yang terlibat dengan aktiviti pembalakan ini, mungkin boleh cari sumber pendapatan yang baru. Kerana kalau mengharapkan kepada pembalakan ini sebagai cash deposit untuk mereka ini menjana pendapatan negeri itu, dan akhirnya rakyat-rakyat di negeri itu dan juga alam sekitar yang menjadi mangsa yang akan terjejas dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga disebabkan oleh pembalakan ini bukan saja boleh menyebabkan kepada bencana alam, banjir, tanah runtuh dan sebagainya, tetapi ada satu lagi perkara yang boleh menjadi ataupun boleh menyebabkan sesuatu buruk berlaku, di mana terdapatnya konflik antara hidupan liar dan juga manusia. Dan kalau kita lihat sebelum ini ada laporan mengenai penemuan harimau di Gua Musang yang kita telah pun paparkan sebelum ini, di mana kira-kira 2,000 penduduk di Pos Bihai dan juga Pos Balar di Gua Musang merayu supaya kawalan keselamatan di kawasan tersebut ditingkatkan berikutan ancaman harimau sejak beberapa hari lepas. Dan Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim berkata, maklum balas itu diterima hasil beberapa siri perjumpaan yang diadakan bersama penduduk di Tendrit Bihai Lama dan Peyil bagi mendengar keluhan dan juga kerisauan dan juga permintaan mereka. Dan sebelum ini, katanya telah mengadakan kawalan bersama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara Pelilitan Kelantan dan memasang 3 perangkap. Namun harimau yang berkeliaran tidak masuk ke dalam jerat itu. Dan disebabkan itu, selepas mesyuarat katanya, kaedah tangkapan ini perlu ditukar dan juga perlu ada penggatan yang baru untuk memastikan harimau berkenaan dapat ditangkap dan supaya dapat dipindahkan ke tempat lain. Kerana ini melibatkan kepada risiko keselamatan penduduk-penduduk di kawasan itu. Itu yang berlaku sekiranya hutan-hutan, habitat mereka ini ditebang, pokok-pokok ini ditebang dan dimusnahkan. Akhirnya mereka ini tiada tempat tinggal dan maka haiwan-haiwan ini akan pergilah ke penempatan manusia yang akan merisikokan manusia ataupun sesuatu kelompok komuniti itu sendiri, Gigi. Dan itu yang diperkatakan oleh PEKA sendiri, yang berkata bahawa harimau ni dia tak akan kacau manusia melainkan kita yang kacau dia. Itu yang dikatakan oleh PEKA yang menggesa kerajaan dan pihak berkaitan agar lebih bersikap serius dalam menangani masalah ancaman kepada hidupan liar termasuk harimau. Presidennya berkata gesaan itu termasuk mendesak kerajaan agar menghentikan segera aktiviti pembukaan hutan, pembalakan sehingga mengakibatkan kemusnahan habitat liar. Dan menurut beliau, situasi itu juga menyebabkan spesies seperti harimau bertindak keluar daripada kawasan habitat dan mencetuskan konflik antara manusia dan juga haiwan. Ini antara apa yang dikatakan oleh PEKA sendiri susulan daripada apa yang berlaku di Gua Musang itu. Kalau kita lihat di Gua Musang, seperti yang Hafizi bacakan, terdapat 3 ekor harimau yang berkeliaran di penempatan orang asli, yang mana bila diperiksa hasil daripada pemerhatian pasukan perhilitan sendiri yang menjejaki harimau belang itu, mendapati beberapa sampel najis mamalia itu positif jangkitan virus canin distemper ataupun CDV, dan katanya bagaimanapun tidak diketahui sama ada najis yang positif virus itu berasal daripada 3 ekor harimau berkenaan, namun ia sedang dijejaki daripada kumpulan harimau lain yang juga yang telah dijangkiti penyakit itu. Tetapi apa pun kita kena berbalik kembali kepada asas kenapa sebenarnya
haiwan-haiwan ini. Saya kira 3 ekor tu merupakan bilangan yang besar juga. Biasanya kalau yang terlepas ni seekor je. Kalau gajah ya sekumpulan, tapi kalau harimau ni sampai 3 ekor tu mungkin kita kena tengok kembalilah kenapa mereka ni keluar ke penempatan manusia, sedangkan orang asli itu kita tahu memang tinggal berdekatan dengan hutan. Kenapa ada laporan ini ketika ini? Sebab kalau nak cakap dah duduk dekat hutan tu dah biasa sebenarnya dengan binatang buas ataupun binatang haiwan liar ini, tetapi tetap kita menerima laporan ini kerana adanya ancaman di situ, dan ini merupakan satu perkara yang saya kira pun mengejutkan penempatan ataupun penduduk orang asli yang tinggal berdekatan. Dan dalam masa yang sama juga ada gesaan daripada WWF yang berasa amat sedih dengan dan juga duka cita dengan kejadian yang berlaku di Kampung Sau, Gua Musang, di mana salah seorang penduduk iaitu Anik bin Along telah maut juga dibaham harimau, dan WWF Malaysia juga menyampaikan rasa takziah dan juga simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa. Dalam masa yang sama juga WWF juga menzahirkan rasa kecewa kerana harimau berkenaan terpaksa ditembak mati walaupun ia merupakan spesies yang sangat terancam, dan WWF berkata tindakan ini sebenarnya bercanggah dengan komitmen yang telah diberi oleh Malaysia untuk melindungi spesies ini dengan apa cara sekalipun, dan katanya kami amat prihatin terhadap keselamatan penduduk-penduduk kampung dan menggesa agar tindakan dipercepatkan dan langkah-langkah amalan terbaik diambil segera bagi mengelakkan kejadian kehilangan nyawa serta impak buruk yang lain. Dan juga katanya insiden konflik manusia harimau bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi negara-negara yang masih lagi mempunyai harimau, tapi konflik manusia harimau berlaku apabila harimau liar bertembung dengan manusia atau haiwan ternakan penduduk yang boleh mendatangkan rasa ketakutan, kecederaan atau kematian kepada manusia, haiwan ternakan atau harimau itu sendiri. Ini yang dijelaskan oleh WWF sendiri, yang mengambil contoh di Rusia, 2 ekor harimau liar yang telah membunuh 3 ekor anjing di pinggiran bandar di sana telah dibius dan berjaya dipindahkan ke pusat pemulihan Utios dengan sokongan WWF. Ini sebenarnya tindakan yang patut kita ambil, dan WWF sendiri tidak bersetuju mengambil tindakan menembak mati haiwan yang hampir pupus itu. Jadi kalau kita nak lihat juga bagaimana sebenarnya konflik harimau dan juga manusia ini boleh berlaku, kalau kita lihat juga sebentar tadi kita telah pun roll infografik mengenai pertembungan antara harimau dan juga manusia ini. Kalau kita lihat di Malaysia ini lebih kurang 150 ekor saja harimau di semenanjung Malaysia, lebih kurang 150 ekor saja harimau Malaya yang tinggal. Namun sejak kebelakangan ini ada harimau mula keluar dari habitatnya dan juga mendekati kawasan penempatan manusia. Dan kita harus memahami mengenai kejadian semula jadi harimau ini, kerana harimau ini memerlukan kawasan rayau yang luas, dan keluasan ini biasanya ditentukan oleh populasi mangsa harimau yang terdapat di kawasan tersebut, dan spesies ini sebenarnya menghadapi tekanan berterusan daripada pemburuan haram, dibunuh disebabkan oleh konflik dan juga kehilangan habitat mereka, mungkin disebabkan oleh penebangan hutan dan sebagainya. Mereka ini terpaksa bersaing untuk mendapatkan ruang dengan populasi manusia yang kian meningkat dan semakin padat, dan harimau ini suka menjauhkan diri daripada manusia, dan harimau menjadi lebih agresif apabila diancam atau sudah cedera, kerana reaksi semula jadinya adalah untuk mempertahankan diri. Jadi ini antara konflik-konflik yang mungkin berlaku apabila habitat mereka dikacau. Jadi perlu kita ingatkan, penebangan hutan bukan saja boleh menyebabkan banjir dan juga bencana-bencana lain, tetapi boleh juga menyebabkan kepupusan kepada haiwan-haiwan. Sebagai contohnya yang diambang kepupusan ini adalah harimau Malaya ini sendiri, Cici. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan lebih banyak tumpuan-tumpuan di eswakawani.com. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kita nak teruskan dengan tumpuan di eswakawani.com. Pastinya ini berkaitan dengan isu pemilikan saham oleh Tan Sri Azam Baki, yang mana semalam saya kira tular juga jawapan daripada Tan Sri Azam Baki berikutan banyak gesaan yang memintanya supaya direhatkan, ambil cuti atau mungkin letak jawatan. Tapi ini jawapan Tan Sri Azam Baki yang menegaskan semalam bahawa beliau tidak akan akur dengan desakan mana-mana pihak untuk
melepaskan jawatan susulan kontroversi yang melanda dirinya. Sebaliknya, kata beliau, hanya Yang di-Pertuan Agong boleh menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan menurut laporan rakan strategik kita Sinar Harian, Azam meminta semua pihak untuk bersabar kerana menurutnya kebenaran akan terselah akhirnya. Dan katanya, saya tegas dan tetap dengan pendirian teguh saya untuk tidak meletakkan jawatan kerana tidak ada keperluan untuk saya berundur. Hanya seorang individu yang paling layak dan boleh menamatkan tugas saya, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Ini saya kira menunjukkan jawatan ataupun posisi yang dibawakan oleh Tan Sri Azam Baki ini too powerful. Kalau begitu sekali perlu adanya masuk campur daripada istana Yang di-Pertuan Agong. Saya kira desakan-desakan yang dilakukan oleh rakyat dan juga agensi-agensi yang terlibat, NGO juga yang menentang memerangi rasuah ini antara lain adalah bagi memberi laluan kepada satu siasatan yang tulus dan berintegriti. Bagaimana sebenarnya Tan Sri Azam Baki boleh step back seketika, direhatkan, mengambil rehat atau mengambil cuti supaya anak-anak buah di bawah ini boleh menjalankan satu siasatan yang telus, yang jujur dalam masa yang sama juga, kerana kita tahu kerana Tan Sri Azam Baki ini adalah merupakan pemegang jawatan paling tertinggi dalam SPRM dan segala siasatan sebenarnya harus dibawa kepada Ketua Pesuruhjaya tertinggi SPRM, dan bagaimana sebenarnya perkara itu boleh dilakukan dan bagaimana sebenarnya penilaian rakyat selepas itu sekiranya siasatan ini selesai dilakukan. Dan apapun satu posisi ataupun satu jawatan yang sangat powerful, saya kira, tapi apa pun kita harapkan ada penyelesaian yang boleh diambil oleh SPRM dalam melihat kembali ataupun menyelesaikan kontroversi ini. Kerana gesaan-gesaan orang ramai ini juga melihat kepada persepsi rakyat terhadap badan SPRM itu sendiri. Bukan saja imej Azam Baki dilihat tercalar disebabkan oleh mempunyai dakwaan, mempunyai pemilikan saham yang melampau ini, tapi juga persepsi rakyat terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu sedikit sebanyak merosot disebabkan oleh berlakunya ataupun adanya dakwaan-dakwaan sebegini. Jadi persepsi itu perlu dibersihkan, kita perlu jalan terus untuk kita pastikan kita dapat membantras rasuah-rasuah ini semua. Cumanya satu lagi perkembangan kita nak lihat kepada perkembangan banjir di seluruh negara. Pada ketika ini alhamdulillah nampaknya semakin pulih di kebanyakan negeri. Cuma 3 negeri saja lagi yang masih mencatatkan mangsa yang dipindahkan ke PPS, dan di mana kesemua mangsa untuk 3 negeri ini adalah sebanyak 771 dipindahkan ke 19 pusat pemindahan sementara PPS yang masih lagi aktif, di mana Johor mencatatkan angka tertinggi 705 mangsa di 17 PPS, diikuti oleh Sarawak 46 mangsa di 1 PPS dan juga di Melaka 20 mangsa di 1 PPS. Dari hari ke hari kita lihat juga cuaca kita beransur pulih, beransur baik, dan juga pastinya selepas ini banyak lagi perkara perlu difikirkan oleh mereka mengenai kerosakan harta dan juga untuk membersihkan dari segi kediaman mereka. Kan? Banyak sebenarnya kerja-kerja lagi mereka perlu fikirkan lagi, Cici. Tapi saya nak kongsikan satu cerita berkenaan dengan penduduk yang dilanda banjir ni. Ini di Bentong Pahang, penduduk Kampung Baru Sungai Perdak yang dikatakan masih belum bersedia untuk pulang ke rumah masing-masing, meskipun sebahagian besar puing-puing kayu yang membadai kampung itu dalam kejadian banjir itu telah pun dialihkan. Seorang penduduk, Lai Chun Fen, 72 tahun, berkata sebahagian besar rumah penduduk di sini bukan saja rosak, malah ada yang dihanyutkan banjir. Selain lumpur tebal di dalam rumah amat sukar dibersihkan, dan katanya kejadian banjir yang terburuk di kampung itu dalam tempoh 50 tahun bukan saja menyebabkan mereka trauma, malah tidak berupaya untuk berbuat apa-apa untuk membaiki kerosakan yang dialami. Jadi kita kena faham mengapa penduduk ini belum sedia untuk pulang, kerana kalau nak pulang pun mungkin rumah tu tak boleh diduduki, dinding ada roboh, lumpur yang sangat-sangat tebal untuk dibersihkan. Macam mana dia orang nak balik kan? Jadi buat masa sekarang ada yang menumpang rumah anak dan saudara, ada juga yang menyewa rumah di kawasan berdekatan. Kena keluar duit pula lepas saja di badai bencana, keluar lagi duit untuk menyewa kerana rumah tak boleh didiami walaupun air sudah surut dan puing puing-kayu yang melanda ataupun badai rumah mereka sudah dialihkan. Kita kena faham kenapa mereka tidak mahu pulang, kerana bila pulang ni rumah macam rumah tak siap. Itu antara perkara yang berlaku oleh penduduk Kampung Baru Sungai Perdak, yang juga kalau saya nak cakap
masih terdapat juga dua keluarga yang masih menumpang di PPS dekat Dewan Serbaguna Kampung Telemong. Bila perkara itu berlaku kerana mungkin tak ada sanak saudara untuk mereka duduk ataupun tak ada duit untuk sewa rumah kan. Jadi banyak sebenarnya perkara yang menyedihkan. Saya kira perlu lihat kembali banjir yang melanda di Bentong ini kerana ialah bila perkara ini berlaku tak ada rumah nak duduk tu sebenarnya merupakan satu perkara yang serius, tak ada bumbung untuk berteduh. Bukan satu perkara yang serius. Kita dalam keadaan masih berperang dengan COVID-19, penting sebenarnya untuk setiap orang ada rumah. Kerana kita tak tahu apa yang mungkin terjadi di masa hadapan. Kalau kena lockdown atau PKP pun kita tak tahu kan kat mana sebenarnya mereka nak berteduh kalau keadaan seperti ini. Itu keperluan asas sebenarnya, dan banyak juga media-media yang telah pun berkongsi mengenai keadaan terutamanya banjir di Pahang itu. Bukan saja puing-puing, saya tengok kayu balak yang dipotong rapi, elok semua ada di kawasan-kawasan rumah tu. Lepas tu akhirnya deny, kata tiada pembalakan berlaku. Itu kita tak tahulah kebenarannya bagaimana. Dan kita juga nak kongsikan jugalah paparan akhbar muka hadapan akhbar-akhbar tempatan. Sebagai contohnya Berita Harian. Pada hari ini mereka mengetengahkan isu mengenai 2 jabatan PDRM di arah siasat sindiket sijil palsu vaksin COVID-19. Kita dah ulas sebentar tadi, dan juga ada satu lagi isu mengenai banjir juga di mana 200,000 benih untuk tanaman semula hutan musnah dilanda banjir. Itu yang telah pun ditegaskan oleh Berita Harian. Akhbar The Star, mungkin Ji dapat kongsikan. Ya, untuk The Star, kalau saya nak ambilkan Parliament to investigate itu, Parliament Select Committee will convene next week to look into the share trading scandal involving Tan Sri Azam Baki. Ini yang digesa juga oleh beberapa pihak yang mahukan Parlimen untuk menyiasat perkara berkenaan dan tidak diserahkan kepada SPRM untuk membuat siasatan. Tapi apa pun anda boleh lihat kesemua berita yang kami kongsikan di astroawani.com. Saya kira sekian saja Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Saya Hafiz Rostia. Assalamualaikum dan selamat. Jumpa lagi.